kita akan menganjurkan Carnival STEM 2025 bertempat di Politeknik Muazzam Shah. Seri pertama dulu kita buat sekolah, seri kedua dengan pelajar-pelajar politeknik. Dan kali ni kita open lagi. Kita open lebih lagi, meluas kepada semua politeknik. Ada lagi pertandingan inovasi pelajar-pelajar sekolah. Jadi ramai-ramai datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang ke? Selamat petang kita kan. Kita rakaman kita di petang hari. Ya. Okay, jadi kita nak ucapkan kepada semua selamat bersama, selamat menonton. Edukas kali ni dengan JMSK PMS, Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Okay, Edukas episod JMSK. Sebelum ni kita dah tengok episod jabatan lain kan. Kalau tuan-tuan dah tengok Edukas bersama dengan jabatan-jabatan lain, Jabatan Perdagangan dan sebagainya. So kali ni kita bersama dengan Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Baik, jadi alang-alang kita dah sebut tu, saya rasa elok kita perkenalkan diri dululah. Betul. Okay, jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Baik, baik Puan Fairuzah. Saya Puan Fairuzah binti Abu Samah, selaku salah seorang daripada pensyarah di Jabatan Matematik, Sains Komputer Politeknik Muazzam Shah. Dan di sebelah saya Cik Nur Syaridah Muhammad Roslan, juga pensyarah di Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Jadi kami berdua rakan sekerja. Merangkap ketua kursus matematik JMSK PMS. Yang depannya pensyarah dulu. Pensyarah dulu, baru ketua pensyarah kursus. dulu. Kemudian baru ketua kursus. Okey. Panel kita hold dululah. So panel kita special. Ya. Sebelum kita perkenalkan panel, kita nak tahu dululah apa peranan JMSK. Siapa JMSK di Politeknik Muazzam Shah ni sebenarnya? Okey, kita Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Kita adalah jabatan yang dikira sebagai jabatan sokongan, sebab kita sokong jabatan-jabatan induk dengan menawarkan kursus matematik, sains dan komputer. Buat setakat ni kita memberi sokongan kepada 3 jabatan induk yang utama, iaitu Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi JTMK, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal JKM dan Jabatan Perdagangan JP. Jadi pastinya subjek-subjek yang kita kelolakan adalah subjek-subjek matematik, sains dan juga komputer. Ya. Baik. Jadi untuk Jom Borak Edukas kali ni, sama juga tuan-tuan dan puan-puan semua boleh saksikan kita di channel YouTube, iaitu PMS Shout TVET. Yes. Dan juga boleh juga jumpa Edukas ini di channel YouTube Politeknik Muazzam Shah Official. Kita ada juga media sosial yang lain, iaitu Facebook, IG dan juga TikTok. Kita JMSK pun sebenarnya Puan Fairuzah, kita ada juga kita punya platform media sosial kita ya. Melalui Facebook dengan tak salah saya kita dah ada akaun TikTok. Ya. Kita kena update. Kita kena update juga mengikut peredaran zaman kita, walaupun kan. kita bukan Gen Z, tak apa, kita follow Gen Z punya trend. Okey. Type dia Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Muazzam Shah. Jadi tuan-puan boleh tengok semua aktiviti-aktiviti yang kita buat sepanjang tahun. Bukan saja melibatkan pelajar, sebenarnya kita terlibat juga dengan program bersama komuniti. Jadi jangan lupa saksikan Betul. Okey. Tak silap tuan-tuan dan puan-puan pun ada kat dalam channel tu. Kita tak perasan kan? Sebab kita ada banyak juga aktiviti yang kita dah laksanakan melibatkan komuniti. Kan kita bukan mengajar saja, betul. Kita ada juga, kita pernah anjurkan pertandingan catur peringkat daerah Rompin. Kita juga pernah anjurkan Carnival STEM. Kan? Taekwondo satu lagi. Juga, betul. Dah masuk tahun kedua dah ya. Kita dah anjur. Kita bukan anjur, kita sama-sama terlibat dalam penganjuran combat game taekwondo bersama dengan Taekwondo, Kelab Taekwondo sejagat Malaysia. Okey. Jadi kesian kan?
Ya, lama janganlah rasanya kita panel sidai. kita Jangan menanti sidai panel bila kita lama-lama. turn mereka nak sampai kan. Jadi so sekarang ni kita nak perkenalkan panel kita. Ya. Yang dua jejaka. Ya, dia jejaka ya tuan-tuan. Dua jejaka. Kan? Iaitu pelajar-pelajar Politeknik Muazzam Shah sendiri. Okey, yang pertama kita ada saudara Syah Daniel dari JKM. Dan yang di hujung sana kita ada saudara Muhammad Fakhrul Razi, Muhammad Zaki, atau kita boleh panggil Khairul kan, lebih singkat dan lebih mesra katanya. Okey. Kita panggil Khairul, kita panggil Syah kan? Yeah. Boleh. Boleh. Setuju Boleh. Setuju. Baik. Jadi kita nak minta panel kita perkenalkan dirilah. Kita nak tahu juga latar belakang, belajar apa di PMS, nama asal mana, latar belakang akademik sebelum masuk ke Politeknik Muazzam Shah kan, maybe belajar kat mana. Kalau sudi bolehlah bercerita sikit kot SPM dulu dapat apa, kalau masih ingat. Boleh. Kan? kalau masih ingat. Dan mungkin ada cerita-cerita yang boleh dikongsikan juga. Tapi Puan Farizah, apa tajuk podcast kita? Tajuk kita? Oh, kan? Tajuk kita ada seram sikit lah. Itulah. Cuba sebut. Jangan pandang belakang. Okey, dia memang seram memang seram. Takut lebih seram daripada yang Ini bukan seram seketika, Ya. seram abadi. Ya, betul. Seram abadi. Jadi kalau tuan-puan nak tahu kenapa jangan pandang belakang, jadi tuan-puan kena tengok podcast ni sampai habis. Betul. Kan? Jadi kita nak minta perkenalkan diri panel kita. Kita mulakan dengan Syah dululah. Okay, Syah. Silakan Syah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syah Daniel bin Mujib dan saya berasal daripada Gomusan, Kelantan. Dan di Politeknik ni saya adalah seorang pelajar sebagai Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, program DRP iaitu Diploma Reka Bentuk Produk, dan saya juga merupakan semester 4 lah. Dan latar belakang saya, sebelum saya masuk Politeknik ni, saya dalam result SPM saya dapat hanya 2A sahaja. Apa yang A tu? Iaitu subjek pendidikan Islam dan juga bahasa Melayu je lah. Alhamdulillah. Yang lain macam Med, Admit. Ambil Admit tak? MAT saya ambil. Tapi tidak memuaskan lah dari segi MAT tu. Okay. Tapi Mat dapat, Alhamdulillah saya dapat B. Mat dapat B. Okey. Okey. Kalau dari segi MAT saya dapat gagal lah dari segi tu. Asal mana? Negeri mana? Saya dari Gomusan, Kelantan. Kelantan boh. Kelantan. Aliran apa Syah masa di sekolah menengah dulu? Dulu saya ambil asas kelestarian, sebab tu saya ambil kejuruteraan mekanikal. Oh, okey. Dia benda tu berkait lah dari segi mekanikal, macam nak buat rumah apa semua. Okey. So saya rasa kalau saya sambung kejuruteraan mekanikal ni boleh lah saya nak ambil dari segi pembangunan lah, maksudnya bab mekanikal kan. Jarang dengar asas kelestarian. Ya, sebab kita biasa dengar sains hayat. Kita yang biasa aliran ni kita tahu sains sains hayat. Ya, itu biasa. Kan account Kelestarian kelestarian. First, saya rasa saya baru dengar. Nampak tak kita Generasi sebab aliran kita bukan kat situ, jadi kita tak tapi itulah ni apa kita invite kita punya panel-panel kita ni. Ada benda-benda yang maybe kita tak pernah tahu kan. First time dengar aliran ni. Kan? Menarik. Jadi kita nak tahu macam mana kelestarian tu boleh belajar matematik dan kejuruteraan mekanikal dekat Politeknik Muazzam Shah ni kan. Diploma. Okey, seterusnya Khairul. Dalam dia tunggu lama dia bercakap. Rasa dia tak sabar nak pegang diri dia. Biasa je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Zaki. Boleh panggil Khairul. Saya semester 5 untuk SEM ni daripada Jabatan Teknologi Maklumat Komunikasi. Okey, saya punya pointer SEM ni nak di-compare dengan SEM lepas, ada peningkatan lah. Ada compare SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4 sampailah SEM 5. Kalau ikutkan result SPM, agak kurang memuaskan lah. Kalau nampak daripada saya belajar, dia nampak apa cakap, dia ada peningkatan.
Kita nak tanya juga tu kalau dia ingat SPM tahun berapa ni? Itulah. Saya 2000. Sebab macam jauh dia merendung tu. Tu risau macam bila dah ambil SPM. Macam lama Nampak kan rendungan dia dia jauh sikit tu. Saya punya tak silap saya 2000. Tak silap dia? Tak silap saya. Lama sangat. Saya 2014. 2014. 2025. 10 tahun 11 tahun. 11 11 tahun 11 tahun SPM. Jadi Diploma penonton 2 boleh tahun kira je. sendirilah umur panel kita berapa. Dia dah Boleh, letak boleh. kat situ. Diploma 2 tahun. Kalau kira ni tahun yang ke-2 tahun ke-3 dah kan? Tiga. Ya. Tahun ke-3 bermakna dah 8 tahun ke belakang dah SPM. Ya. Jadi Betul lah. sebenarnya macam Syah masuk poli menggunakan result SPM. Betul. Kira lepas dapat result tu UCC UPU kira dapat tawaran masuk politeknik. Jadi gapnya kira dalam beberapa bulan saja jugalah kan, betul tak? Kira fresh SPM lah. Yes, fresh. Tapi saudara kita Carol kita Carol, dia macam nampak ada macam gap ada yang gap kan? panjang. Yes. boleh Carol cerita tak? Apa yang Boleh, berlaku? Apa yang menyebabkan gap Ya. tu lama? Boleh ke saya rasa macam obsolete kalau 7 tahun Kan? SPM baru nak ambil diploma kan? Betul lah, lambat sikit. Okay. Okey. Boleh cerita sikit tak apa yang dia gap lama dia sikit dah ni? menyimpan tu. Okey, ni masa dia. okey. Okey. Boleh saya ceritakan sikit. Kalau saya lepasan SPM tu saya tengok saya punya result kan. Dia macam kurang memuaskan kan. So daripada situ mindset kan budak-budak kan. Dia macam tak dia nak fikir jauh lah, nak sambung belajar. Macam dapat ke sambung belajar dengan result macam ni kan. So saya lebih kepada kerja lah. Kerja dengan orang, kerja dengan ni, cuba sesuatu lah. Lepas tu Boleh saya tahu kerja apa? apa? Saya kerja technician tak silap. Technician, lepas tu promoter, Technician bahagian apa? technician bahagian barangan elektronik. Macam mesin basuh, mesin peti sejuk. Lepas tu ada kerja bahagian aircon ada juga. Jadi kalau mesin basuh rosak boleh tolong repair ni? Ingat lagi boleh, tak cara Ada rasa basically boleh ada lah ingat? sikit-sikit lah. Sebab lama tinggal kan. Sebab dah sambung belajar apa semua. Okey. Alhamdulillah jimat bajet kita siap Betul. yang rosak ni. Ada tempat nak dijari ni. Sebab mesin basuh aircon pun boleh servis juga. Boleh. Mesti kat rumah pun benda-benda tu kalau apa berlaku Carol. Senang. Dia tak perlu panggil sebab kita ada basic kan. Okey, alhamdulillah. Barang nak tukar semua tahulah. So, lepas Lepas apa tu je jadi lepas dah kerja tu? Berapa tahun tu lama, SPM 2014? 14, 15, 16 kot saya sambung. Saya masuk masa tu ibu macam kurang suka sebab saya kerja tukar-tukar. Ya. Macam tak konsisten, dia nak kerja tetap. Macam saya tukar sini, tukar sini. Sebab remaja nak try tu, nak try ni. Betul. Dia lebih macam nak more Ada rasa nak kahwin tak masa tu? Tak, saya tak fikir masa tu. sebab dah ada duit kan? Sebab Dah ada duit, dia biasa kan. Bila kita dah ada Kan? duit, dia memang seronok bekerja sebab Yalah. dapat duit kan. Ya, betul. Dia tak fikir nak sambung belajar ke apa. Lepas tu apa jadi? Macam mana boleh masuk poli? Ke ada tempat lain yang Carol pergi dahulu ke? Sambung ambil kemahiran macam, ke? dulu sekali ada macam college community. Macam dulu kan ada event kat sekolah-sekolah kan. Dia macam dia buka situ. Polisi untuk tu. So dia macam promote lah. Lepas tu ibu saya suruh try lah. Mana tahu dapat kan. Walaupun result macam tu. Lepas tu saya tanyalah macam staff kat sana. Boleh kat tak macam ni apa semua. Lepas tu bolehlah masuk college community. College community mana? Saya yang first saya masuk college community Kuala Terengganu. Bermakna dia memang produk polisisi lah. Ya. Polisisi. Okey. Kan ini sini polisisi kat lah. Sebab itu tahun 2016. Ya. Kan college community Kuala Terengganu. Yang tu first saya masuk. Saya ada 2 masuk. Dalam saya bidang? masuk dalam bidang elektronik. Yang tu elektrik. Elektrik. Memang awak minat lah. Tadi macam Carol memang sebut awak minat lah bidang tu. itu college community yang pertama. Yang tu Ada first. lagi college community ke? Ada yang second saya masuk. Yang first ni saya hanya sekadar mencuba sebab ibu suruh try. Tapi tamatkan singgah tamatkan. habis. Saya nak tak nak kena ni nak bagi ke ibu kan. Ibu dah bagi duit belanja apa semua. Okey. So kita cuba habiskan mana yang patut. Tak bolehlah macam ikut minat kan. So saya hold dulu yang minat saya. Saya ada minat saya. Okey. So saya cuba buat dulu. Tu orang kata berkat Syah. Ya. Dia kalau nak berkat ni, apa yang orang tu cakap, InsyaAllah ikut. Berkat kan. Ada keberkatan. Alhamdulillah. Sebab ibu saya dia tekankan suruh belajar. Pelajaran tu penting dia cakap. Jadi lepas yang selesai yang sijil di college community Kuala Terengganu. Dari situlah yang saya cakap tambahan tadi yang kerja aircon tu. Saya dapat daripada saya dapat CJ tu lah. Saya pula dapat kerja. Baik. Macam dulu kerja biasa je. Kerja kedai makan, kerja ni.
kerja kampung. So bila kita ada CJ ni senang dapat dengan company ni. Bila kita datang industri dapat sini. Orang tahu kita punya pengalaman kan. Jadi dari situ nak sampai ke Politeknik Muazzam Shah tu ada tempat lain ke yang Carol pergi? Ada college, pergi sebelum Universiti Terengganu. Lepas saya kerja sampai saya nak try lah. Tapi saya hold dulu. Saya kerja sampailah nak masuk poli. Saya ingat nak masuk poli. Politeknik terus. Guna sijil Community tu sebab dia boleh sambung kan. Tapi berlainan course. Awak nak sambung apa masa tu? Saya nak sambung IT lah yang course yang saya ambil sekarang. IT. Awak nak sambung IT. Okey. Sebab dengan tengok result SPM dia tak ada kredit, dia nak mat kredit. So saya SPM kan tak tuan. Macam tu. Jadi tapi masa di college community tu ada matematik? Matematik ada? Kan? Ada. Ada matematik. Okey. So bilanya masuk yang sijil yang kedua? Sijil kedua 2000 berapa sekejap saya kira balik. Dia before PKP. Sebelum PKP PKP ke tengah. Ada 1 second PKP tu. Sebab dia dah 2016. Ya. PKP start 2000. Betul. 2020. Saya lama sangat kerja kan. Oh betul. Okey. Kemudian yang second college community tu college community mana? College community Paya Besar kat Gambang. Paya Besar. Dengan khusus kat situ di SAD tak silap saya. SAD? Dia punya nama. Tapi dah IT juga. Dia punya nama dia. Sijil IT jugalah. Sijil IT. Jadi dapatlah apa yang awak idamkan tu. Dapatlah. Sebab masa saya nak apply poli tu dia ada 2 choice. First ambil SPM balik, ambil subjek math sahaja. So second ambil community. Okey. So kalau macam ambil math ni just kita fokus math saja. Kita ambil dengan budak SPM. Kalau macam kita ambil, sebab saya ambil college community sebab saya nak tahu dia basic. So kalau masuk college community ni walaupun lama 2 tahun macam tu, tapi saya dapat basic IT apa semua. Nampak dia dah ada jauh perjalanan. Nampak jauh perjalanan dia, tapi sekurang-kurangnya dia ada perancangan jugalah. Kan? Plan lah. Fikir panjang nak buat something tu. Kan? So habis tamat sijil yang kedua? Lepas tu saya intern dekat area Kuantan. Lepas tu dapat juga kerja kat area Kuantan. Kerja lagi? Kerja lagi. Dari situ lah tunggu jadi kat setahun. Jadi masuk Politeknik Muazzam Shah ni menggunakan sijil daripada yang mana satu? Yang mana satu? Community Paya Besar. Okey, sebab kat sini dia bidang teknologi maklumat. Jadi maksudnya dia sambung lah. Okey. Maksudnya awak sambung dengan sijil yang kedua tu lah. Daripada KK Paya Besar. Pahang. Dua sijil. Pahang. Ya. Dan sekarang dekat PMS. Dia 2 sijil tu Faizah. Kita boleh kata ni lah Cik Syed. Kita boleh kata salah seorang daripada ikon politisi. Ya. Kan? Siapa kata tak best? Kan 3 kali di dalam politisi. Dia kira tiga institusi politisi yang berbeza lah. 2 di community. Betul. 3 di Politeknik. Sebenarnya Politeknik pun sekarang dah ada khusus, dah ada tawarkan program ijazah. Betul. Mana tahu lepas ni lepas ni Carol ke Syah kan? Kan? InsyaAllah. Tapi betul lah. Kalau betul lah anda kata insyaAllah ada rezeki sambung ke Politeknik Premier kita ada degree, memang betul lah dia lah ikon. Betul. Ikon sungguh. Ya. Kalau tak diangkat tak tahulah kan. Mungkin dia boleh jadi ikon nanti PMS hari kan. Kan. So orang yang tepat lah panel kita hari ni Syad kan. Bukan orang kaling-kaling. Kalau orang nak tanya belajar dekat poli macam mana, akulah orangnya. Itulah ibarat dia kan. Dia dah tahu dah kat duduk kat Terengganu macam mana, kat sini kat Kuantan, kat Muazzam pula. Takut lepas ni turun lagi ke Johor pula. Dapat menurun kat situ. Kan. So kita ada banyak lagi yang nak disembangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab korang kena tunggu. Stay tune. Sebab lepas ni kita ada banyak lagi nak tanya. Okay, dengan panel kita. Okay, sekejap lagi. So jumpa lagi lepas ini. Jadi kita sambung semula dengan jom borak kita. Jom borak Edukas PMS. Masih lagi topik sama. JMSK. Topik jangan pandang belakang. Baik, tapi sebelum kita sambung borak dengan panel kita ni, kita nak share sikit misi polisisi iaitu menjadi peneraju institusi TVET yang unggul. Jadi apa dia institusi TVET kan? Jadi Politeknik ni membekalkan bakal insan-insan dengan kemahiran TVET
yang Ya. berkualiti. Betul tu Puan Fairuzah. Kan. Okey. Antara subjek, antara kursus-kursusnya mereka ni ambil lah. Ya. Mechanical, Ya. kan, IT. IT. Saya nak ambil peluang ni untuk promosikan politeknik sebenarnya kepada tuan-tuan yang perempuan Ya. kat luar sana. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan kat sana, di politeknik ni bila pelajar kita belajar, bila kata bengkel, Ya. masuk bengkel seorang satu pegang mesin. Betul Kan? tu. Dia tak ada grouping tak ada. Fasiliti kita memang canggih lah. Betul. Fasiliti kita disediakan mencukupi. Betul. Kan, seorang kalau satu mesin, seorang satu mesin. Maklumlah kita nak lahirkan golongan TVET, Ya. kan, yang berkemahiran tinggi. Jadi Betul. mestilah mereka dibekalkan dengan ilmu-ilmu kemahiran Yang tinggi yang juga. tinggi Ya. juga, yang berkualiti Betul. juga. Okey. Okay. So kita nak sambung dengan panel kita. Ya. Kan. Okay. Saya nak kata panel kita yang kita jumpa hari ni sekali lagi, bukan kali-kali jugalah. Betul. Mereka, kisah mereka ni sebenarnya sangat inspiring. Kata orang putih. Betul. Inspiring. Macam Carol kan? Kan, Carol 2 kali sijil. Ya. Kemudian Dan dengan pengamat dan kerjanya dan macam-macam. dan sekarang sedang Ya. sedang dalam usaha menamatkan pengajian diploma di PMS. Dan Syah sendiri, apa inspiring saya rasa menakjubkan lah kalau orang kata SPM tadi tak memuaskan. Ya. Tapi Syah di sini dah semester yang Empat kan? Saya rasa Empat. Ha. bermakna dah habis maths. Subjek maths dah habis. Maths 1, Mat 2, Mat 3. Mat 2, Mat 3. Kan, betul? Ha, betul. Okey. Kita nak bagi tahu penonton semua yang tak tahulah, mungkin tak ramai orang yang ambil IT. Ya. Tak ramai yang ambil Ambil mechanical kan. Kalau tak ambil tu mana tak adalah nak search betul tak subjek apa belajar. Jadi dalam jabatan mechanical, bagi pelajar yang mengambil kursus mechanical dan juga IT, mereka wajib mengambil kursus matematik. Okay, Kalau kan? di JKM diploma mechanical, tiga Tiga. matematik. setiap SEM 1, SEM 2, SEM 3 Yes. Engineering Engineering Mathematics. Maths 1, Maths 2 dan juga Maths 3. Matematik satu hal ya. Engineering Maths. Mathematics. Dan asas dia of course lah, bila kita Ya. sebut tu tentulah Maths. Ya, memang perlukan asas matematik Kan. ketambahan Sama kalau di juga SPM. dengan IT tadilah. So IT IT ada 2 matematik juga. Ya, betul. Iaitu calculus and algebra, terang-terang Calculus algebra. Nama subjeknya calculus and algebra. Yes, calculus and algebra, tapi dulu dikenali sebagai mathematical computing. Computing. Dan semester kedua discrete Discrete mathematics. mathematics. Yang saya nak cerita dekat sini, saudara Syah kita ni, setiap semester dia dapat A. Ya. Dia dapat A. Tadi dia kata apa? matematik. Dia punya pencapaian matematik dia. Macam mana tadi pencapaian matematik masa SPM? Kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Memuaskan Kurang memuas tu, kurang sangat ke macam kurang mana? sikit? Kalau dari segi mat tak apalah sebab dapat B. Kalau mat tu memang gagal terus. Maths memang gagal Memang gagal terus. Macam mana? Kita nak tahulah rahsia. Kan? SEM 1, Macam SEM mana 2, SEM 3 dapat kekalkan pencapaian matematik. A. Okey, boleh. Macam mana awak bawa tu ya? Apa yang kata memberi semangat kata memotivasi kamu Betul juga soalan Syah Ya. kan. Kita nak tahu, orang kata bila dah gagal maths ni rasa macam Ya. Dia rasa gagal takkan sekali. aku nak sambung mechanical. Dah Mungkin tak terang-terang rasa mechanical macam kena pandai boleh. maths. Boleh ke aku bawa subjek mechanical yang memang confirm kau kena pandai math. Kan? Ya. Orang kata heavy lah, buat apa nak belajar Ya. susah-susah sekarang kan. Nak belajar mechanical lagi pula maths aku memang dapat. Orang kata sekarang ni, budak zaman sekarang punya bahasa how. Kan? Fail pula tu kan. Betul. Okay, jadi kita nak dengar Daripada mulut Syah sendiri daripada kan. mulut Syah sendiri. Kan. Macam mana awak boleh termotivasi nak belajar mechanical tu dengan matematik, awak yang gagal at maths. Nah, okey. Masa saya SPM dulu kan saya dapat result. Saya dapat result maths saya dapat gagal lah. Dan saya bagi tahu mak saya macam sedih jugalah sebab saya macam kan saya sekolah kan saya ambil
kos asas kelestarian. kelestarian kan. Asas kelestarian. So saya fikir masa tu saya nak sambung dalam bidang engineering lah. So saya pun buat research lah, apabila engineering ni kena wajib AMAT lah. Apa semua. So saya fikir AMAT dah lah saya gagal kan. So masa tu memang saya down lah. Dari segi AMAT saya gagal apa semua. So saya pun isilah macam UPU macam biasa kan. Saya pilih Politeknik Muazzam Shah dan dapatlah juga kat Politeknik Muazzam Shah lah. So masa situ saya cakap kat mak saya lah, boleh ke mak saya nak Sambung. teruskan kan? ni sebab dah ada minat kat situ sebenarnya. Kan nampak dia dari minat kan. segi kos memang saya minat, tapi dari segi subjek AMAT memang saya Rasa tak minat. takut masa tu kan? Rasa tu memang takut betul lah. Sebab kadang-kadang kita dapat fail, kadang-kadang perasaan kita dah fail, kita memang Orang kata akan give fobia. up. Ya. Fobia. Betul. Fobia. Macam mana dapat atasi? Mula-mula tu mak saya cakap tak apa, teruskan je. Dah dapat tu teruskan, itu rezeki. Percaya pada Tuhan. Alhamdulillah. Percaya pada Tuhan, insya-Allah boleh. So masa tu saya buka buku baru. Saya azam diri saya. Saya Nampak nak, kat situ saya kan? betul-betul nak belajar dan saya tak boleh repeat apa yang saya buat dekat sekolah sama dekat dengan poli. So masa saya sekolah saya suka duduk belakang. Okey. So sekarang kat poli? Poli saya selalu duduk depan. Jadi selalu betul tak? dari sekolah cikgu cakap kalau masuk kelas duduk depan. Tak confirm tak tidur, tak berani nak tidur. Sambil-sambil mengecik Elio Bisyara tu kan. Berkat-berkat. Astagfirullahalazim. Kan. Jadi macam apa perasaannya? Allah kan. Alamak. Masuk SEM 1 dah jumpa matematik sih. Engineering maths tu. SEM 1 belajar Engineering Mathematics 1 algebra kan. Algebra pula tu yang memang orang tersangat fobia kan. Tu baru algebra, belum boolean algebra. Apa benda pula tu? Kan. Jadi nak rahsia tu daripada fail jadi A. Macam mana tu? Daripada fail boleh jadi A. Apa strategi Syah buat? Macam tadi dia kata duduk depan. Duduk depan lagi strategi. Okay, Itu salah satu betul. Salah satunya duduk depan lah. Okay, yang kedua, yang paling penting dengarlah pada lecturer apa yang dia ajar. Yang paling, lepas tu lagi satu salin nota. Salin nota apa yang lecturer ajar lah, salin je. Walaupun benda tu tak penting, tapi at least benda tu boleh memberi ilmu lah kepada saya. So saya tulis. At least saya boleh buat betul jadi nota. Masa sekolah pun saya tak ada buat macam tu. Masa sekolah, okey. Jadi Syah memang bergantung sepenuhnya dengan apa dalam kelas lah, dengan pensyarah bagi ke, ataupun maybe bila balik maybe lah kan belajar sendiri ke, ada group study ke, macam mana. Tengok YouTube ke kan sekarang kan banyak ni. Kalau macam tu lepas habis je kelas kan masuk bilik kan. Kalau saya macam tak pandai lagi dalam topik tu, saya akan buat research lah dari YouTube ke Google ke. Sekarang lagi lah pula ya. Ya, kita ada. Tanya siapa? Kita tanya siapa? ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT je. Saya boleh, bagus kita. Bagus itu. Tapi kita kena ingat juga. Knowledge kita boleh cari kat mana-mana. Tapi harus diingat lah bila kita belajar tentang IT ni masuk sikit kan. Bila kita belajar dengan ilmu digital ni, kita kena ingat beberapa step. Yang penting iaitu kita kena verify kan apa yang kita dapat tu. Kita tak boleh terima bulat-bulat. Betul. Kan. Ada tak tengok tanya ChatGPT untuk tanya jawapan mat? Ada tak? Ada. Ada, tak salah. Tak Tapi salah. kita kena study lah. Nama pun study kan. Betul. Bila kita dapat, kita kena gaji. Kena verify betul ke salah. Dan orang yang kita nak verify tu, mestilah yang kita tahu orang tu berkemahiran. Sama ada kawan kita yang memang kita tahu faham, ataupun kita tanya dengan pensyarah-pensyarah. Kan? Macam Syah belajar kat poli. Rasa okey tak? Macam pensyarah ke apa semua bantu tak? Kalau dari segi pensyarah, memang bantu saya lah. Sebab kalau saya tak faham apa-apa, macam tadi lah saya tanya ChatGPT kan, confirm lah saya tak faham. Dari segi dia tengah maklumat pun saya tak faham apa-apa kan. So saya kadang-kadang saya screenshot, saya hantar dekat lecturer saya dan lecturer pun membantu saya lah. So sangat peranan jugalah. Sebab lecturer kan lagi pandai kan daripada student. So saya fikir bukan lebih pandai. Tak kata lebih pandai tu kan. lagi berilmu lah. Mungkin pengetahuan kita lebih. Pengetahuan tu. Kan. Orang yang boleh verify kan ilmu tu. Tapi belajar kat IPT, peringkat lebih tinggi memang kita
kita kena berusaha sebenarnya. Kan? Sebab tu bila kita melangkah ke alam pekerjaan, kita tahu aku dah belajar kat sini kan, dulu belajar usaha nak apa aku kena belajar usaha, tanya orang tu buat benda ni, buat research. Betul. Kan? Kalau Syah usaha dia macam tu daripada gagal, ni kita nak tanya orang yang dia kata tadi result SPM dah lah tak memuaskan. Kan? Lepas tu gapnya berbelas tahun. 7 tahun, 8 tahun pula baru belajar balik. Uish, rasanya kalau benda lain mungkin orang boleh ingat lah. Kan, bayangkan. Tapi kalau matematik tu konsep daripada dia sekolah. Susah orang nak ingat dalam tempoh yang lebih daripada 5 tahun ni kan. Jadi kita nak tahulah kan, macam mana kan. Carol, kenapa awak berani sangat ambil subjek yang ada maths ni? Ada tak buat research? Macam Syah dia buat research tau. Macam saya tak buat. Ke main redah je, lantak lah. Aku akan harungi juga. Macam saya redah. Saya macam tahu minat ni, saya try masuk. Kalau ikutkan saya tak suka maths, saya macam kalau nampak maths ni rasa saya tapi macam nak lari. Tapi masa sijil dulu ada subjek maths juga kan. Tapi lebih basic lah kan. Basic sikit lah. Fobia tu ada juga. Fobia masa masuk tu tengok maths. Aku nak belajar IT tapi ada ni. Kan? Alamak, adalah perasaan macam alamak, matematik IT apa kaitannya IT dengan matematik ni? Jangan kata kaitan, nak pergi kedai pun ada matematik. Kan? Apatah lagi IT tak? Betul. Kan IT nak buat lagi. software Betul. tu. Kalau tak bijak matematik macam mana? Satu tak kenal, kosong tak kenal, tu semua matematik. Binary number, integer. Semua. Kan? Jadi ada 2 kali matematik. Kan? Untuk adik-adik junior yang nak ambil IT ni kan. So ada yang kadang dah give up kan. Ada je kan. Kita bukan kata semua grad, tapi ada yang give up disebabkan matematik. Betul. Kan. Sem 1 ambil fail, carry. Kan, ambil matematik lagi sekali kan. Tak berjaya. So apa nasihat Carol untuk yang ambil maths. Yang ambil maths. Yang kan? ambil Yang fobia maths. fobia maths. Kan? Sebab Carol macam dah mana cara nak langgar tu? Mengharunginya. Bukan kaling-kaling Dahlah lupa tinggal SPM lama punya lama, betul-betul lama, bukan sebulan lama. 2 bulan 3 tahun. Bertahun-tahun tu. Macam mana? Boleh tak awak cerita? Mungkin yelah, of course lah, kita sendiri memang belajar kan. Macam mana Politeknik tu sendiri mendorong awak? Ada tak bantuan? Kan? Isyarat daripada mana-mana? Persekitaran ke? Persekitaran. Okey, kalau macam tu saya boleh cerita tentang macam lecturer kan. Lecturer yang banyak bantulah. Benda cara dia ajar apa yang, sebab saya masuk lambat. So nak di compare dengan adik-adik yang lain kan. Tercengang-cengang tak? Dia macam jauh lah, beza. Macam dia orang ajar tu terus catch up. Kan. Saya tu bela apa semua. So nak tak nak kita kena tanyalah. Betul. Bila macam kita tak pandai ke apa tu, tolak tepi. Yang penting kita dapat benda tu. Kita tak faham soalan ni. Kalau malu jumpalah personal ke apa kan. Kalau macam, yelah sebab jujurnya Carol dengan rakan-rakan sekelas akan ada gap umur yang agak banyak juga kan. Lain lah. Jadi kawan-kawan okey tak? Adik-adik, kira adik-adik kan. Ada yang okey, ada yang tak. Apa yang tu macam tu lah. Kena study lah. Tapi apa yang memotivasikan Carol? Boleh orang kata, yelah dengan dulu SPM result tak okey, tak merasakan kan. Masuk poli dengan government. Apa yang motivasikan lagi benda? Apa dalam mind tu? Kita nak tahu. Macam mana macam, aku langgar je lah ke? Ataupun nak langgar-langgar sesuka hati pun tak boleh juga kan. Tak boleh. Okay, banyak yang bantu lecturer. Lepas tu daripada saya tengok video kat TikTok kan, sekarang banyak yang motivation kan. Bagi-bagi semangat apa semua. So banyak kan tengok video macam tu supaya kita tak give up. Sebab kita diberi peluang. Kita diberi peluang untuk kita baca kat politeknik ni, kita ada beri peluang. Kalau kita repeat ke apa, ada lagi sekali. So jangan give up. Jangan takut. Cuba lagi. Mungkin cara kita study salah. Sebab saya masa SEM 1 saya ada repeat satu subjek. Saya dapat rasa cara saya study salah. So saya cerita kat lecturer saya, dia tanya saya macam mana cara saya study. So benda tu dah membantu saya. Saya cakap saya study tak tidur. Saya struggle sebab saya kan jauh kan. Diorang dah tidur, adik-adik dah tidur, saya jaga 2-3 pagi sampai tak tidur. Sampai tahap saya tertidur dalam belajar, tidur ke nota. Tidur dalam pukul 6 so. Pukul 6 lepas tu bangun tu ngam-ngam orang nak exam lah. Sebab saya sempat masuk. Tapi masuk tu otak tengah sakit sebab tidur tak cukup. So naik semester 2 tu yang saya repeat tu subjek tu, saya ubah cara belajar. Macam lecturer saya beritahu,
Madam Khadijah dia beritahu saya cara tidur pukul 10 tu. Pukul 10 tu kita tidur dulu, rest, lepas tu bangun sebelum subuh. Ya. Bangun sebelum subuh study benda tu. Yang kita yang rasa tak boleh buat, kita banyak kali buat latihan. Macam Mac kan dia banyak formula-formula dia. Betul. Kita score apa yang kita target. Yang lain kena score juga, tapi kita fokus yang kita dulu banyak buat latihan hari-hari kalau boleh buka. Ada masa terluang tu buka, buat sikit. Buka sikit. Cara study lah saya tengok Masa kena. nampak tak pengurusan masa tu. Pengurusan masa. Dia tak boleh Nak tinggal. kata, sebenarnya bila kita betul-betul nak belajar kan, kita dengar apa yang pensyarah cakap kan. Kalau perasan lah dari apa yang daripada apa yang Khairul cakap tadi, pensyarah bukan ajar, kalau dia ajar matematik, dia ajar matematik je, bukan. Jadi dia ada juga tugas lain consultation. Pensyarah pun bagi consultation. Kalau pensyarah kata awak tidurlah awal. Sebenarnya pensyarah kan ada mata juga. Kadang masuk tengok pelajar kan dengan mata merah. Bukan mengajar je, sebenarnya kita perhati juga pelajar kita. Dengan mata merah je kadang tak cukup tidur. Jadi kena take note apa yang disampaikan. Kadang-kadang oleh pensyarah kat dalam kelas kan. Dia bukan sahaja membebel. Dia kata kita membebel. Tak. Sebenarnya kita belajar bukan belajar je. Kan? Kita kena uruskan hidup juga. Dengan nak buat assignment. Betul. Assignment berlambak-lambak. Kan? Bukan satu subjek je kan? Betul. Banyak subjek. Banyak subjek. Itu belum lagi kena masuk bengkel. Betul. Buat program kan, menghadap PC dan sebagainya. Tidur yang penting kan. Rest kena cukup. Tu salah tu cara. Dalam kelas ada ni juga kan, ada group discussion juga kan. Ada group discussion tak? Ada. Kalau betul-betul nak sebenarnya boleh jumpa dengan pensyarah untuk peer to peer discussion. Kita sekarang zaman teknologi, WhatsApp je. Kita boleh tak kita nak minta pendapat daripada sama ada Syah ataupun Khairul. Bila kita pun pensyarah, betul tak? Kita mengalami kan. Bila kita mengajar kat dalam kelas, kita banyak kali memerlukan respon daripada pelajar. Betul. Sebab kita nak tahu, kita nak belajar aktif, terlibat. Dia pelajar faham aktif tidak? betul. Ya. Dan kita akan lihat golongan pelajar yang not responsive. Kita tanya satu, sama ada dia tak jawab ataupun dia jadi langau. Dia takut nak bagi jawapan dia. Kan? Dia takut salah. Takut salah. Matematik lagi lah kan. Dia main dengan nombor. Kena pula salah jawab, malu dengan kawan. Dia bukan open ended. Kalau nombor tu salah-salah lah jawapan ni kan. Kan? Boleh tak bagi nasihat sikit supaya pelajar-pelajar kat luar tu lebih aktif ke kan? Kenapa nak kena responsif kan? Penting. Siapa nak jawab? Syah ke Khairul? Saya dululah. Okey. Yang untuk respon tu pun salah satu untuk mendapat kecemerlangan lah. Kalau sekiranya kalau tak dapat jawapan tu, kalau tak faham, tanya terus. Tanya terus dah kira. Jangan dipendamkan dalam hati lama-lama. Dia tahu kita belajar daripada kesilapan. Orang kata apa? Experience is the best teacher. Masa orang putih. Experience is the best teacher, betul tak? Betul. Kan? Kalau kita tak buat silap, kita tak tahu. Betul. Kita tak boleh nak improve. Kan? Tak. Lagi-lagi matematik lah. Jangan takut silap. Kan? Okay. Bila sebut tentang cara belajar sekarang ni Cik Syad, ada macam-macam dah cara belajar. Betul tak? Chat kan? GPT, YouTube, selain TikTok pun boleh. Itu media. Itu platform-platform IT, betul tak? Betul. Dan sekarang ni ada lagi inovasi yang antaranya kita nak kongsikan lah dengan penonton kita. Antara produk inovasi yang oleh pensyarah Jabatan Matematik yang dihasilkan oleh pensyarah Jabatan Kejuruteraan. Kita nak share? Okey, boleh. Produk kita? Kita ada bawa di sini. Okey. Calculus board. Okey. Actually calculus board ni adalah satu permainan berdasarkan dam ular. Main dam ular tak masa kecil-kecil dulu? Siapa main tak dulu. kenal? Dia bukan chess Bukan maji Okey, siapalah tak pernah main dam ular. Okey, permainan ni kita bangunkan berdasarkan permainan dam ular. Okey, ada juga main dadu dan sebagainya. Tapi kalau dam ular tu dia tak ada tanya soalan. Tapi calculus board kita ada tanya soalan. Dia ada tanya soalan. Soalan apa? Kena jawab soalan matematik. Soalan matematik. Nampak macam menakutkan. Dam ular tapi ada soalan matematik. Tapi sebenarnya kalau kita main, kita lupa.
Itulah konsep dia, mereka bermain sambil belajar. Okey. Calculus board ini dibangunkan oleh pensyarah di Jabatan Matematik Sains Komputer Politeknik Muazzam Shah. Kalau rasa bosan belajar dengan kawan, pergi ambil calculus board, main. Betul. Jadi kalau tuan-tuan berminat, boleh kontak Jabatan Matematik Sains dan Komputer Politeknik Muazzam Shah. Kan. Okey, stay tune semua. Kita akan sambung bincangan kita selepas ini. Jangan lupa. Kembali semula dalam podcast kita. Masih lagi kekal bersama dengan jejaka-jejaka yang kita datangkan khas daripada JKM dan juga JTMK. Tadi kita dah cakap panjang kan pasal pengalaman diorang. Kan macam mana cara diorang belajar kan. Okey. Jadi kan sekarang saya nak bukalah kepada Syah dan Khairul atau mana dulu. Apa nasihat ke cadangan kepada adik-adik di luar sana yang maybe masih lagi tak ada arah, khususnya yang dah lepasan SPM kan, tak ada arah nak sambung ke mana, dengan result SPM yang tak okey. Kalau sebab ada kadang mungkin ada adik-adik kat luar sana dia nak sambung belajar, tapi bila tengok alamak kena kredit mat dan sebagainya, kan. Tapi sebenarnya kalau yang mungkin belum sampai lagi ke SPM pun sebenarnya kalau tengok kita punya podcast ni pun kan mungkin betul? Ada apa yang Syah nak bagi tahu dengan dengan mereka yang ada kat luar. Okey, untuk adik-adik yang belajar dekat sekolah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tolonglah belajar matematik elok-elok. Tolonglah sangat-sangat. Jangan menyesal, gagal dulu baru nak belajar betul-betul. Tolonglah jangan. Matematik bukannya guna untuk belajar je. Betul tak? Tak, nanti mentang-mentang orang kata, alah tak apa, gagal matematik pun aku boleh berjaya. Jangan. Selalu kan kita dengar benda tu bukan perkara yang luar biasa, benda dah biasa. Kan? Janganlah tunggu gagal maths. Jangan dalam kepala tak apa, gagal maths pun aku boleh jadi jutawan. Kan? Belajar sekarang. Yang tengah sekolah belajar elok-elok. Betul. Matematik terutamanya. Kan bila kita matematik kita bagus, mana-mana nak pergi pun boleh kan. Betul. Sebab everything sekarang semua pakai mat lah sekarang. Tak ada pakai mat. Even subjek-subjek lain pun guna mat kan. Macam saya sendiri di JKM, subjek dia termo. Betul. Mekanik kan. Tapi sebab apa kadang-kadang kita tak, bila dia dalam alam persekolahan, mungkin kita di sekolah kita tak nampak kat mana mat tu guna. Macam mereka ni dah berada di IPT, dia dah belajar, dia dah nampak bidang semua, dia dah faham kat mana gunanya. Apa pentingnya matematik kan. Betul. Khairul sendiri, kita nak bagi peluang kat Khairul kan, selaku abang senior. Antara yang paling senior saya rasa kan. Yang dah ada 2 sijil ni. InsyaAllah tak lama lagi diploma. Dapatkan 1 diploma. Masa ni lah Khairul nak cakap apa? Dekat luar. Ada tak nasihat yang terpendam, terbuku di dalam hati kan? Mungkin cerita nak jadi motivator. Macam tu. Jadi ni platform untuk sampaikan. Okay, boleh. Untuk adik-adik yang dekat luar sana yang bawa SPM ke, yang baru nak ambil SPM ke, lepasan SPM sekalipun, jangan takut untuk sambung belajar walaupun result adik-adik teruk ke. Sebab kita ada, sebab ramai tak tahu wujudnya politeknik ni, college community. Betul. Sebab saya dulu pun kalau ikutkan saya keluar daripada SPM saya tak tahu. Saya ingat ke result macam tu tak boleh nak sambung ke apa ke. Yuran pun murah, 200 macam tu je. Semua mampulah. Tak adalah mahal sangat. So kita dapat belajar sesuatu apa yang kita minat. Sebab politeknik dengan college community ni dia banyak sediakan berbagai-bagai kursus. Kursus. Dia tawarkan macam-macam kursus. So ada yang minat boleh apply kat UPU ke. Macam tu lah. Jangan takut mencubalah. Mat ni kalau gagal sekali kita tak gagal selamanya pun. Sebab kita boleh mencuba. Kita tak nak saja tu je. Kena tahu cara belajar. Tak tahu tanya lecturer. Boleh rujuk sekarang banyak. Dekat video kat YouTube ada, kat TikTok ada. Macam tu. Okay, sikit nak tanya Khairul lah. Macam mana sekarang? Dah belajar mat kan? Dah 2 sem belajar mat. Sebenarnya kalau ikutkan ada juga subjek di jabatan IT pun ada relate dengan mat. Confident tak sekarang? Rasa sebenarnya senang je mat kan? Aku dah belajar, rupanya senang ke?
Ada ke perasaan macam tu? Ada sikit lah rasa. Oh tak adalah susah macam aku kan? sangkakan. Tapi fobia dah hilang lah. Fobia dah hilang dah. Kalau tengok mat tak lari lah. Rasa nak redah ke. Nak cuba belajar. Dia dah harungi. Dia akan lebih sanggup untuk redah. Jadi lepas ni apa? Lepas diploma? Apa pula laluannya lepas ni? Lepas diploma maybe saya ada niat juga nak sambung tapi saya maybe kerja dulu. Kerja dulu. Macam tu lah. Sebab bila sambung jumpa mate lagi. Tapi sebab dia dah berani, dia tak give up. Itu yang penting, dia tak give up. Dia dah tahu macam mana, dah tahu cara nak belajar. Betul tak? Betul. Itulah value yang lebih penting sebenarnya. Di sebalik kejayaan awak melepasi ujian-ujian, nak melepaskan subjek terutama matematik lah. Kita sembang matematik kan. So antaranya value tu dia sebenarnya kita boleh jadikan inspirasi juga kan. Kalau matematik tu susah kan, kita boleh redah. Benda lain susah pun kita boleh try. Boleh hadapi benda lain kan. Macam Syah, lepas Syah masih belum habis. Ya. Tapi tak lama lagi dah kan. Syah habis matematik belum habis lagi. Dia ada masih banyak subjek-subjek lain yang kena hadap dalam matematik. Betul. Kan. Okey, sambil tu Cik Syaridah, kita ada satu lagi perkara yang kita nak promosikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Iaitu pada bulan Ogos 28 Ogos kita akan menganjurkan Carnival STEM 2025 bertempat di Politeknik Muazzam Shah. So, kita ada pelbagai aktiviti di antaranya calculus board ni lah. Pertandingan calculus board ya. Untuk makluman calculus board kita dah kali ni untuk siri ketiga. Ya. Siri pertama dulu kita buat sekolah. Siri kedua dengan pelajar-pelajar Politeknik. Dan kali ni kita open lagi. Lebih meluas kepada semua Politeknik. Ada lagi pertandingan inovasi pelajar-pelajar sekolah. Jadi ramai-ramai datang 28 Ogos nanti. Terutama kepada warga Muazzam Shah betul. Boleh datang untuk memeriahkan Carnival STEM. InsyaAllah kita ada pelbagai aktiviti lah. Dan pastinya tujuan Carnival STEM kita ni adalah untuk mendorong semua kita yang hadir. Kita nak pupuk lagi minat. Kita nak pupuk minat terhadap STEM tu sendiri. Iaitu Sains, teknologi, engineering, mathematics dan juga art. Kalau dulu STEM saja. Kan kita ada tambahan art, seni. Seni ada pun arts. guna seni pun sebenarnya ada matematik. Cuma mungkin orang tak berapa tahu. Jangan kata sains, teknologi, engineering je. Seni pun sebenarnya ada math. Sebab tu ada STEM, STEM. Okay, jangan lupa semua. Okay, dan sekali lah. Tadi belum gulung lagi. Kita tak gulung lagi. Kita dah habis lagi. Kita tadi masa mula kita cakap tajuk podcast kita jangan pandang belakang. Macam belakang. seram je kan? Kan? Tapi tak ada cerita hantu kan? Tak ada. Ada pengalaman ke diganggu di sini? Tak ada. Jangan. Nanti tak nak masuk PMS pula dah. Sebab satu ketika PMS pernah famous dengan berita-berita ni. Tapi jangan takut tentang PMS. Itu sekadar hiburan di media sosial sahaja. Betul. Mana-mana pun ada. Tapi kenapa jangan pandang belakang kan? Kenapa jangan pandang belakang? Kenapa jangan pandang belakang? Jadi sekarang ni Syah kata, perlu tak pandang belakang? Betul. Result tak okey kan? Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Jalan depan. Jangan pandang belakang, dari kisah lalu, pandang depan, harungi je. Betul. Depan tu. Khairul? Kan? Kalau macam saya, macam jawapan Syah jugalah. Jangan tengok masa lalu. Semua kita ke depan je. Kenangan lepas, untuk dikenang kan? Kenangan betul, untuk dikenang. Yang berlaku yang lepas biarkan lepas. Biarkan lepas. Betul. Dia jadi semangat. Kita ingat tapi kita jadikan tu semangat tu. Betul. Kita jadikan panduan. Jangan buat kita demotivate. Kata orang putih demotivate. Kita kena tengok tu sebagai batu loncatan ke betul? Ya, betul lah. Kan? Untuk kita lebih bersemangat. Okay. Saya rasa kita dah habis dengan panel kita. Ya. Kan? Dan kita pun dah sampai Tetapi kalau ada warga PMS sendiri, student PMS sendiri yang rasa nak share lagi, boleh jumpa dengan Syah dengan Daniel. Ya. Kan? Tapi yang lainnya, kalau yang warga luar, tak adalah pula nak cari nombor telefon kan. So boleh tengok edukas kita ni daripada awal sampai habis. Jangan potong-potong, jangan skip kan. Adalah lebih sangat cantik, menarik dan tertarik lagi jika penonton kat luar sana terus subscribe dengan channel kita. Okay, semua platform media sosial kita. Channel kita tadi? PMS Shout TVET.
Okey. YouTube ataupun Politeknik Muazzam Shah Official. Kita promote juga JMSK kita. Oh, betul. Kita pun ada juga JMSK Official. FB dengan TikTok. JMSK PMS Official. Yes. Okay. Jadi kita dah sampai ke hujung. Edukasi kita bagi pihak Cik Syaridah sendiri lah. Kan, selaku tenaga pengajar. Kan, dalam bidang matematik dan memang bidang kepakarannya matematik. Alah, seram pula dengar kepakaran kan. Kepakaran matematik kan. Sebab Cik Syaridah backgroundnya matematik. Saya sendiri backgroundnya mechanical. Jadi apa nasihat Cik Syaridah? Bukan untuk pelajar politeknik je lah. Nak nasihatkan panel pun boleh. Nasihat alamak, dia lagi banyak memberi nasihat ni. Okay, untuk adik-adik kat luar sana. Adik-adik lah kan. Anak-anak. Anak-anak boleh. Ada kesempatan belajar. Sebenarnya apa-apa subjek pun kita kena belajar bersungguh-sungguh. Bukan mat je dan sebagainya ya. Kena belajar bersungguh-sungguh. Kena ambil peluang. Tak kira belajar sebab mak ayah suruh. Ataupun awek ada kat situ, kita nak belajar sekali dengan dia kan. Tak apalah, itu orang kata alasan-alasan ni kan. Tapi bila kita kata kita belajar, kita ambil itu sebagai tanggungjawab. Okay, kalau kena buat assignment, buatlah. Sebab sebenarnya walaupun nampak biasa buat assignment, ada nilai kat situ sebenarnya. Nilai usaha, you usaha, kita belajar. Tu je lah cakap kalau ada peluang nak belajar, belajarlah. Untuk anak-anak semua belajar, ambil peluang belajar. Kan? Fairuzah sendiri nanti panjang saya bernasihat. Tak berhenti. Pak Fairuzah lah. Jadi kita nak ambil kesempatan ni, kita nak nasihatkan kepada semua yang berada di sekolah. Tak kira sekolah mana, yang sedang belajar di sekolah, di IPT, yang tengah belajar, especially sekolah lah, sebab belum masuk IPT kan, yang akan menentukan laluan masa depan dia kan. Yang tengah belajarlah betul-betul. Belajarlah. Excel in whatever course yang awak tengah belajar sekarang. Kan, kalau minat akademik, buat betul-betul dengan akademik. Kalau minat sukan, buat betul-betul dengan sukan. Kalau minat apa-apa sekalipun, buatlah betul-betul. Okay. Dan kemudian yang tengah struggle, carilah jalan untuk selesaikan masalah. Kita ada satu, kalau saya, prinsip saya senang ni, kalau ada masalah selesaikan. Jangan dipusing-pusingkan. Tak boleh lari. Kita tak boleh Jangan lari. Okay. Kita tak boleh lari. Jumpa masalah, selesaikan. Kita hadapi dan kan? Tak boleh lari. Hadap dan selesaikan. Ya, alhamdulillah. Itu saja. Jadi kita dah selesai dengan podcast kita untuk episod JMSK PMS. Kita nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada dua panel kita, iaitu saudara Syah Daniel dan juga saudara Fakrul Razi. Sama-sama. Terima kasih sebab kita sudi bersama dengan episod JMSK selaku tetamu kita. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi mungkin kerjasama dalam bidang lain. Dan kita nak doakan kejayaan mereka lah. Okay, amin. Seorang selima sampai kan, insyaAllah. Kita nak doakan Carol berjaya dapat diploma PMS. Syah untuk mengekalkan dia pointer untuk memakai kalung dekan kan. Kita doakan insyaAllah. Amin. Jadi itu saja Cik Syaridah. Betul. Terima kasih semua yang menonton. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kerana menonton Edukas. Dan jangan skip, tolong subscribe, like, komen dan share kepada semua di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.